Pengumuman menarik bagi aktiviti luar seperti beriadah amatlah dinantikan oleh masyarakat Malaysia. Laporan terkini dan menarik akan dikongsikan oleh saya Janani dalam Kontras COVID-19. Aktiviti berkemah, berkelah dan juga hiking telah pun dibenarkan. Namun beberapa SOP perlulah dipatuhi. Baru-baru ini wartawan kami telah pun melakukan tinjauan di beberapa lokasi. Kita ikuti paparan yang telah disediakan. Kelonggaran diberi kerajaan terutama kepada individu yang sudah melengkapi 2 dos vaksin COVID-19 selain peralihan fasa di bawah Pelan Pemulihan Negara atau PPN diraikan sebahagian keluarga dengan kembali menghargai keindahan alam semula jadi. Rekreasi dan riada seperti berkemah yang sekian lama dihalang berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP adalah antara kegiatan pilihan untuk mencipta kenangan manis bersama. Di Hulu Langan, tapak perkemahan yang dikendalikan AG Manggis Cottage Village antara yang menjadi tumpuan para keluarga sekaligus merancakkan kembali pelancongan domestik sejak pembukaan sektor itu baru ini. Bagi pengusahanya, Zulhasri Roslan, percutian bersama alam adalah penawar sebenar. Dia lagi meriah lah bang, selepas PKP. Baiknya sebab apa bang, ramai orang sedar lah tentang bagusnya benda-benda ni. Sebab bagi I benda ni sebenarnya untuk kita ajar dia orang supaya lebih faham konsep bersyukur. Sebab selama ni kita lupa benda-benda ni. Sebab sebelum pandemik ni kan, so bila dah kena pandemik ni, dia orang rasa nak rehat, tak ada tempat. So I think benda ni memang kena ambil abang. You kena bawa anak-anak you, educate dia orang supaya lebih menghargai sungai ni. Saya pun dah lama bang tak bercakap dengan orang. Satu penghormatan buat Zulhasri apabila ada antara tetamunya membabitkan petugas barisan hadapan. Ketenangan yang diberikan alam bagai mengganti masa yang selama ini dikorbankan demi tanggungjawab kepada negara. Untuk 2 minggu lepas kebelakangan ni, kebanyakannya ramai pengunjung frontliner lah. Saya rasa sangat-sangat berbangga dengan diorang. Sebab saya dah lama tak jumpa diorang. Selalu nampak diorang kat atas jalan, dalam hospital kan. Tapi bila kita jumpa berdepan ni, seronok lah bang. Kita berkongsi pengalaman diorang punya kerja kan. Ramai lah ni bang, anggota-anggota polis, jururawat, doktor. So hari ni memang hari mereka lah bang. Saya meraihkan mereka. Sambil mengambil peluang melepaskan tekanan, pengunjung yang ditemui bersyukur melihat penurunan kes jangkitan COVID-19. Rata-rata hanya berharap agar kehidupan akan kembali normal seperti dulu. Sebab dah lama kita tak keluar bersama kan. Bila dapat peluang macam ni, kita ambil peluang lah. Cuti bersama, ambil masa mungkin dalam 1 hari lah. Pagi kita datang sampai petang kita balik lah. Sebelum ni saya boring duduk rumah, tak boleh keluar. Hari ni saya seronok sangat dapat tengok pemandangan, dapat makan, dapat berenang. Lepas tu dapat berkemah, macam semua dapat. Lega lah finally setelah beberapa bulan kan asyik kerja kat rumah, semuanya kat rumah, so stress. So finally boleh spend time dengan kawan-kawan, dengan family semua. Kira Alhamdulillah lah kali ni. Kita kena jaga jugalah kita punya SOP walaupun sekarang ni kita dah diberi kelonggaran sedikit tapi still jugalah kita kena jaga, always sentiasa jagalah. Hanya individu yang lengkap dengan 2 dos vaksin dan telah tamat tempoh 14 hari selepas dos kedua dibenarkan untuk melakukan aktiviti riadah seperti tadi. Bagi kanak-kanak berumur 17 tahun ke bawah juga dibenarkan dengan pematuhan SOP yang ketat. Pencapaian 90% rakyat divaksinasi telah pun memberikan sinar kepada seluruh masyarakat Malaysia apabila kita berjaya melepasi target awal kerajaan. Antara PPV yang banyak menyumbang tenaga adalah PPV Mega iaitu PPV Bukit Jalil. Setelah 3 bulan beroperasi, akhirnya PPV Bukit Jalil telah pun menamatkan operasinya. Kita ikuti laporan yang telah disediakan.
Pusat Pemberian Vaksin atau PPV Stadium Nasional Bukit Jalil yang melabuhkan tirainya pada 1 Oktober lalu merekodkan sebanyak 750,000 dos suntikan vaksin COVID-19 telah diberikan sepanjang 107 hari pengoperasiannya, termasuk hampir 100,000 kepada penerima dalam kalangan warga asing. Di lokasi strategik, PPV ini menyelahkan keupayaannya memberikan perkhidmatan dalam skala mega sekaligus menyokong usaha kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19 menerusi kempen program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Disempurnakan penutupannya oleh Menteri Sains, Inovasi dan Teknologi Datuk Seri Dr. Adham Baba yang turut memberikan suntikan vaksin kepada penerima terpilih. Kejayaan PPV ini juga adalah hasil pengorbanan petugas barisan hadapannya, termasuk agensi seperti Tentera Laut Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Rela yang berkhidmat tanpa kenal lelah. Bersama pengurus PPV Stadium Nasional Bukit Jalil, Dr. Muhammad Yunus Tauhid Ahmad. Di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil, jumlah dos yang telah diberikan sepanjang kami beroperasi bermula dari 21 Jun sehingga 1 Oktober adalah sebanyak 750,000 lah jenis Sinovac dan juga jenis Pfizer. Dalam tempoh itu sahaja, PPV ini telah berjaya memvaksinkan seramai lebih kurang 100,000 orang warga asing di sekitar Lembah Kelang inilah. Usaha memvaksin warga asing secara walk-in telah digerakkan, antaranya bagi mencapai 80% imuniti kelompok. Kesesakan luar biasa sepanjang 9 hari ia berlangsung adalah antara pengalaman dikongsi Lieutenant Muhammad Hermezan Ghazali yang mengetuai operasi pengendalian. Yang tak terkawal, kami terpaksa meminta bantuan daripada agensi seperti PDRM, Rela untuk mententeramkan keadaan di mana kami akan cuba sedaya upaya untuk memastikan keadaan supaya beroperasi secara lancar. Pembukaan PPV seumpama ini turut memperlihatkan keseriusan kerajaan menjadikan vaksinasi pilihan terbaik kepada penduduk sebagai benteng pertahanan daripada serangan COVID-19, terutama bagi golongan berisiko seperti warga emas, wanita hamil dan komorbid. Pentingnya proses vaksinasi kepada masyarakat adalah yang pertama supaya kita dapat mengawal wabak COVID-19 ini, di samping dapat mengurangkan kematian akibat COVID-19 ini, dapat melindungi golongan-golongan berisiko seperti warga emas dan juga perempuan mengandung serta golongan yang mempunyai komorbid. Stadium Nasional Bukit Jalil kini sepi. Kelak, stadium ini mungkin kembali dibanjiri tapi dengan peminat sukan bola sepaknya. Oleh itu, peranan dimainkan masyarakat penting dalam memastikan keberkesanan vaksinasi termasuk berhubung pematuhan prosedur operasi standard atau SOP. Harapan saya agar semua individu rakyat Malaysia yang masih belum dapat vaksin agar dapat mendaftar di MySejahtera dan seterusnya dapat mengambil vaksin di PPV yang telah dibuka di klinik kesihatan. PPV Stadium Nasional Bukit Jalil dan petugas barisan hadapannya akan sentiasa dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah negara menentang wabak ini. Jasa kalian sentiasa tersemat di hati. Ada je dia carry on walaupun tak senang tapi dia tak susah. Kadar rendah vaksinasi mula memberi kesan kepada Rusia yang pada 16 Oktober lalu buat kali pertamanya merekodkan kes kematian tertinggi akibat COVID-19 sejak pandemik ini dikesan, iaitu 1,000 kes dalam tempoh 24 jam. Rusia menerusi Sputnik V mungkin pengeluar terawal vaksin COVID-19 di dunia, namun kadar rendah vaksinasi itu memperlihatkan negara itu berdepan isu kurangnya kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran Vladimir V. Putin. Di Moskow, sebahagian besar warganya menepikan pemakaian pelitup muka walaupun hanya sepertiga daripada populasinya dilengkapi 2 dos suntikan iaitu kira-kira 42.2 juta daripada 146 juta penduduknya.
Tiada tanda Rusia akan mengetatkan sekatan terhadap rakyatnya walaupun dengan kes kematian tinggi selain lebih 34,000 kes jangkitan baru dicatat pada 18 Oktober lalu yang dikesan dalam tempoh 24 jam. Dianggarkan 40% penduduk Rusia tidak mempercayai kerajaan mereka dan memburukkan lagi keadaan ialah 52% daripadanya tidak berminat untuk divaksin akibat kegagalan Kremlin menjelaskan bahaya COVID-19 kepada rakyatnya. Proses pemberian vaksin yang perlahan di Rusia telah pun menyebabkan peningkatan kematian akibat COVID-19 di negara itu. Seramai 35.9 juta penduduk Rusia yang masih lagi belum divaksinasi. Diharapkan proses pemberian vaksin itu dapat dipercepatkan agar imuniti kelompok dapat dicapai dengan segera. Kesusahan dan keperitan hidup yang melanda orang ramai sejak musim pandemik telah membuka mata beberapa selebriti dan juga artis dalam meringankan beban mereka yang kurang bernasib baik. Mari kita lihat bagaimana Lan Solo dan juga Shura menyantuni golongan asnaf ini. Saksikan. Pandemik COVID-19 tidak hanya menyebabkan banyak nyawa terkorban, malah turut menyaksikan ekonomi dunia lumpuh. Kala nyawa jadi pertaruhan, banyak kehidupan yang terkesan apabila hilang mata pencarian. Bagaimana mahu meneruskan kelangsungan hidup? Penyanyi Lan Solo dan teman seperjuangannya Shura memanfaatkan kedudukan mereka sebagai selebriti untuk menggalakkan masyarakat yang berkemampuan agar sama berinfak. Bukan mahu jadi hero, namun penderitaan mereka yang terjejas menguatkan lagi tekad mereka untuk tidak berhenti memberi. Bersama dua sahabat ini melihat kerja-kerja amal yang dijalankan menerusi program infak Jumaat mereka. Kami bermula dengan secara kecil-kecilan dan kami ada tim yang dapat menguruskan, maksudnya daripada tim persatuan wanita yang membantu kami untuk mendapatkan lokasi. Program infak ini membawa Lan antaranya ke Kampung Bakau di Inanam, Sabah pada awal Oktober lalu. Kedaifan penduduknya dalam kunjungan beliau dalam beberapa badan bukan kerajaan atau NGO mendedahkan keperluan mendesak terhadap bekalan makanan. Kita tak sangka yang diorang akan macam tu, sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat daif yang menanti kehadiran kita. Bila kita bawa beras dan something yang bantuan tu, diorang sangat-sangat teruja bila melihat pondok usang yang tak ada elektrik, air pun hanya menggunakan air sungai yang ada. Allah, bersyukurnya apa yang kita dan ada. Dan itu adalah sebenarnya nikmat lah. Orang bersedekah akan dapat rasa setiap kali kita buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, di antaranya, inilah lokasi kami pada hari ini di Pangsapuri Impian Baiduri. Kunjungan Lan dan Shura ke Pangsapuri Impian Baiduri turut disambut dengan rasa syukur oleh penduduknya. Infak bekalan makanan buat penghuni terjejas nyata melegakan, terutama buat asnaf. Assalamualaikum. Ada barangan bantuan sikit. Tidak pernah berhenti memohon supaya usaha mereka diberkati. Pintu rezeki Lan dan Shura kini bertambah luas dan dapat dikongsi antaranya dengan Hazrul Hassan yang bersama bapanya Hassan Baharu Jalil merupakan pesakit buah pinggang kronik serta memerlukan rawatan dialisis 3 kali seminggu. Bersyukur sangat buat masa ni memang agak sulit, tapi alhamdulillah bersyukur, berdoa mungkin kerana kita niat nak jaga mak. Ada je dia carry on walaupun tak senang tapi dia tak susah. Serangan angin Ahmad buat kali kedua memburukkan lagi keadaan ibu Nur Azizah Muhammad Nur yang kini hanya terlantar di katil dan memerlukan bantuan untuk makan juga bergerak. Bagi saya, jangan rasa putus asa, tetap usaha, berdoa pada Tuhan. Semua ni ada hikmah. Buta terhadap bangsa dan agama, Lan dan Shura memperluaskan jangkauan infaknya, antaranya disampaikan kepada Gun Peng Ki yang baru ini kehilangan isterinya. Aunty sakit apa? Kencing manis. Kencing manis.
Tadi pinggan sudah rosak. Oh, pinggang sudah rosak. Doa kami di Bantras COVID-19 semoga Lan dan Syura sentiasa berada dalam peliharaan Tuhan dan terus menjadi contoh yang baik dalam memperjuangkan hal kemanusiaan. Betul ke penyakit COVID ni ataupun ini ialah mayat yang penyakit lain? Sehingga semalam, kes baharu COVID-19 telah menunjukkan penurunan yang memberansangkan iaitu sebanyak 5,516 kes direkodkan pada 20 Oktober 2021 menjadikan jumlah keseluruhan adalah 2.4 juta iaitu 8.3% dari populasi Malaysia. Bagi trend bilangan ujian dan kadar positif keseluruhan ujian pengesanan SARS-CoV-2 iaitu PCR, antigen antigen sama ada profesional dan kendiri, mengikut epidemiologi telah menunjukkan peningkatan berterusan dan memberansangkan sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Perkembangan ini lebih ketara dilihat bagi ujian kendiri di mana sehingga 19 Oktober 2021 apabila sebanyak lebih dari 2 juta ujian kendiri antigen antigen telah dijalankan dengan kadar positif adalah 8.6%. KKM menyambut baik usaha kerajaan membuka sektor-sektor ekonomi dan memberi kebenaran merentas negeri, namun ia harus digunakan dengan sebaik mungkin. Adalah dinasihatkan mereka yang mahu pulang ke kampung digalakkan melakukan ujian kendiri antigen antigen. Walaupun ujian ini tidak diwajibkan untuk perjalanan rentas negeri, namun ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita bagi memastikan ibu bapa dan keluarga di kampung selamat daripada jangkitan COVID-19. KKM menyeru semua pihak supaya berganding bahu bersama kerajaan dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 ini agar kita dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. 6,210 kes positif baru COVID-19 dikesan pada 21 Oktober 2021. Hanya 1.9% atau 116 kes membabitkan kategori serius 3, 4 dan 5. Terus patuhi SOP sebagai norma baru. Bina benteng pertahanan, dapatkan dos lengkap vaksinasi anda. Menang bersama, lindungi diri, lindung semua. Virus COVID-19 amatlah menakutkan dan membimbangkan rakyat di seluruh dunia. Apabila nyawa ditarik daripada tubuh, pengurusan jenazah perlulah disegerakan. Selain daripada doktor dan juga jururawat yang bertugas untuk mangsa-mangsa COVID-19, sukarelawan yang menguruskan jenazah-jenazah mangsa COVID-19 turut mengorbankan keselamatan diri mereka. Antara sukarelawan yang terlibat adalah pelakon Duan Hamid. Kita ikuti pengalaman dan perkongsian daripada pelakon Tanah Kubur ini. Duan Hamid, pelakon dan model berusia 30 tahun ini yang juga merupakan peminat sukan ekstrim termasuk keupayaan menjinakkan ular, tidak menduga pandemik COVID-19 akan memberinya antara pengalaman paling mahal dalam hidupnya. Pelakon ini yang dikenali antaranya menerusi drama episod Tanah Kubur mulanya tidak begitu ambil serius akibat daripada serangan COVID-19, malah sempat meragui sehinggalah ibunya sendiri dijangkiti. Lega ibunya pulih, pemilik nama sebenar Muhammad Rizwan Syahul Hamid itu memutuskan untuk memberi balik kepada masyarakat sebagai menzahirkan rasa syukurnya. Sebagai sukarelawan, beliau ditugaskan di sebuah pusat pemberian vaksin sebelum menggalas tanggungjawab lebih berat iaitu menguruskan jenazah pesakit COVID-19 di sebuah hospital di Lembah Kelang. Ikuti pengalaman menarik Duan yang melupakan seketika dunia glamour untuk sesuatu yang menurutnya cukup bermakna. Bila saya tengok di dalam bilik mayat, ialah mayat-mayat yang dah meninggal tu memang banyak. Betul ke penyakit COVID ni ataupun ini ialah mayat yang penyakit lain, tapi saya tak percaya lagi. Lepas tu dalam masa yang sama saya dapat satu panggilan, saya kena pergi ambil jenazah di ward-ward. Di situ barulah saya nampak keadaan dia macam mana.
Lepas tu pula kita pula pergi ke situ ambil polybag, masuk kat dalam ni polybag, macam mana COVID tu apa semua. Lepas tu dalam ni masa sama kita kena pakai PPE dengan full. Barulah saya percaya yang COVID ni ialah betul-betul ada. Benah air matanya mengalir deras tanpa dapat ditahan lagi, terutama apabila memikirkan bagaimana kalau antara jenazah di bilik mayat itu adalah ibunya sendiri. Perbualan sayu antara pesakit dan keluarga meramas hatinya. Apatah lagi setelah menyedari itulah interaksi terakhir mereka. Saya tengok keadaan mereka, keadaan family, semua tak boleh datang. Lepas tu pula dalam masa yang sama yang ada telefon saja dekat atas macam tu. Di situ je lah diorang boleh tengok keadaan mak mereka ke adik mereka. Di situ mak mereka tengah tarik nazak. Dekat situ barulah anak-anak tengah menangis apa semua. Tetapi kita ni tak boleh nak buat apa. Kita hanya tunggu saat bila nyawa dia habis baru kita pergi ambil. Dia kalau kena antara dua, hidup dengan mati. Kalau hidup tu bermaknanya itu ialah peluang kedua kita Allah bagi. Kepedihan yang ditanggung keluarga mangsa yang harus melepaskan orang tersayang pergi tanpa peluang menatap atau mengucup buat kali terakhir dan sebaliknya hanya mampu mengucapkan selamat tinggal daripada jauh makin mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta. Mayat tu okey ke tak okey ke, kita orang kena buat juga dengan bagi elok, kita orang kena lap, bagi cuci, bagi bersih apa semualah. Dan kita orang tak rasalah benda tu bagi kita jijik apa tak ada. Sebab ini ialah kerja kita. Kerja kita yang nak, kita yang letak diri kita dekat situ, diorang tak panggil tapi kita yang letak. Keizinan bagi penggambaran menyaksikan Duan kembali ke dunia seninya, namun ada pesanan yang ingin diberinya. Saya menyeru kepada semua orang yang di luar sana, pergilah dastau dan cucuk vaksin. Memanglah vaksin itu tak ada kuasa, tetapi kita ikhtiar minta dengan Allah supaya kita tak dijangkiti COVID-19 ni. Niat untuk belajar dan juga niat untuk mencari pahala menguatkan semangatnya walaupun beliau sedar akan bahayanya. Tahniah diucapkan buat Duan Hamid atas segala usaha murni beliau. Kepada anda di luar sana, jadilah masyarakat yang prihatin, bersatu padu dan mematuhi SOP agar virus kejam ini dapat dilenyapkan daripada muka bumi ini. Itu saja paparan untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang.